اقرأ كتاب الله ترقى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah petang ni kita memang biasa setiap Sabtu yang keempat minggu yang terakhir kita akan ada kelas khas ayat-ayat pilihan ataupun kita pilih tajuk. Dan hari ini Sabtu minggu yang terakhir, kebetulan kita dekat dengan Ramadan, maka kita pilih tajuk khas yang sangat sesuai dengan keadaan situasi kita sekarang yang akan menghadapi Ramadan. Tajuknya ialah Sekolah Ramadan Universiti Taqwa. Kenapa saya pilih tajuk ni? Ada dua tajuk, satu sekolah, yang kedua universiti. Sekolah namanya Ramadan, universiti namanya Taqwa. Sebab saya namakan sekolah Ramadan dan universiti Taqwa kerana hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Dan antara ujian Allah kepada kita ialah Allah mewajibkan berpuasa. Selain daripada ibadat-ibadat yang lain, solat, zakat, haji, puasa. Jadi berzikir. Kenapa Allah mempelbagaikan ibadat? Kenapa Allah tak jadikan ibadat itu hanya satu sahaja, iaitu solat? Maknanya semua solat, okey, semua lulus. Tapi tak cukup dengan solat, Allah wajibkan lagi zakat, Allah wajibkan lagi haji, Allah wajibkan juga puasa, Allah wajibkan tutup aurat. Jadi pelbagai ibadat, pelbagai perintah, pelbagai larangan. Apa hikmahnya? Sehingga Allah mengatakan dalam satu ayat surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam agama Islam kafah, keseluruhannya. Jangan masuk bahagian-bahagian yang kamu ingin sahaja. Maknanya masuk Islam secara keseluruhan adalah wajib. Itu pun ibadat. Bila kita pilih-pilih, maka itu bukan ibadat. Ibadat ialah tidak boleh dipilih-pilih. Ibadat ialah kita menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalannya, kenapa Allah pelbagaikan? Kenapa Allah pelbagaikan ibadat? Kalau saya tanyakan, kenapa bila kita makan kita nak berbagai jenis lauk? Apa hikmahnya? Apa dia? Sebab sedap kan? Kalau makan satu jenis lauk jadi tak menyelerakan kan? Kadang-kadang boring kan? Jadi kalau makan pun perlu pada pelbagai lauk supaya menyelerakan. Maka ibadat tu apa pula hikmat? Adakah supaya kita lebih selera beribadat kepada Allah? Selera tak nak beribadat kalau banyak jenis ni?
ataupun selera dengan satu ibadat je? Kalau kita diberi pilihan lah, nak ibadat berbagai-bagai, puasa, haji, zakat, sedekah, zikir, ataupun nak salat saja. Cuba cakap daripada hati yang tulus. Nak salat saja ke ataupun nak pelbagai ibadat? Ha? Ini daripada, ya? Nak pelbagai ke nak satu je? Betul ke ni? Tak apalah, Allah Maha mengetahui apa dalam hati kita. Allah Maha mengetahui. Cuma saya nak bagi tahu hikmahnya kenapa. Ada ibadat yang berbentuk harta semata-mata. Tak semua orang mampu, Ustaz. Tak semua orang? Mampu. Tak. Allah bagi peluang. Tak betul jawapan tu. Allah pelbagaikan ibadat sebab ada manusia tak mampu. Adakah Allah wajibkan ibadat yang manusia tak mampu? Bukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah wajibkan solat, puasa, haji, sedekah, maka berdasarkan kemampuan manusia, kan? Okey, ada ibadat berbentuk harta semata-mata seperti keluar zakat. Ada ibadat hanya berbentuk fizikal, badan, pergerakan badan sahaja. Dia tak melibatkan harta. Apa dia? Apa tu? Solat lah. Solat kena keluar duit tak? Tak. Ada kena bayar dulu nak solat? Tak ada. Ada ibadat yang melibatkan harta dan fizikal sekaligus. Haji. Minta mutekan suara. Minta mutekan suara. Okey. Jadi Allah pelbagaikan ibadat, dan ada ibadat yang kena bagi yang kita sayang. Ada ibadat yang kena tahan yang kita suka. Sebab apa? Apa hikmahnya? Sebab Allah nak memastikan kita buat ibadat kepada Allah bukan berdasarkan yang kita suka, tapi yang Allah suka. Sebab ada orang yang kalau buat ibadat dalam bentuk badan tak ada masalah. Kalau solat tak ada masalah. Tapi kalau bab nak puasa, dia tak boleh. Jadi Allah nak test. Yang kamu solat ni betul tak kerana Allah? Kalau betul kerana Allah, aku nak test pula bahagian puasa. Puasa jenis apa ni? Tahan apa yang kita suka. Betul tak? Tahan daripada makan, tahan daripada minum, tahan daripada lihat benda haram. Ada orang yang boleh tahan daripada makan, tapi bila solat tak boleh. Ramai tak orang puasa tapi tak solat? Ramai kan? Kadang-kadang orang ni setahun tak puasa, masuk bulan Ramadan, setahun tak solat, masuk bulan Ramadan baru solat. Dia sebenarnya solat dengan puasa mana lebih sukar? Mana lebih lama tempohnya? Puasa daripada pagi sampai maghrib. Berapa jam tu? 10 jam kan? Solat berapa minit? 5 minit lah kalau baca Qul huwallahu ahad kan? Tapi yang solat 5 minit ni dengan puasa yang 10 jam, ramai orang puasa tapi tak solat. Kenapa? Solat sekejap je. Kan? Sebab itulah bila bulan Ramadan, ramai orang pergi ke masjid. Kan? Habis Ramadan tak ramai. Menunjukkan apa tu? Ramai orang puasa, tapi ramai tak solat. Kenapa? Siapa ada pengalaman? Dulu masa muda, masa jahiliah, dia puasa tapi tak solat? Tak ada? Tak apalah, cuba jawab soalan. Apa sebab? Ramadan syaitan. Ha? Ramadan syaitan? Mudah sikit. Kurang godaan. Tapi ramai yang buka aurat juga belum puasa. Sekali dalam setahun. Itu jawapan dia.
Sebab puasa ni walaupun 8 jam kan, tapi hanya sebulan dalam setahun. Solat hanya 5 minit, tapi 5 kali setiap hari. Nafsu tak suka. Boleh faham? Jadi ada orang yang suka puasa sebab apa? Sebulan setahun. Maka Allah uji pula. Wajib solat. Bila dia tak solat, mana puasa dia? Bukan kerana Allah. Ada orang suka memberi. Suka memberi. Apa dia? Harta. Harta dia sayangkan. Ada orang jadi macam tu. Suka, mana bolehlah nak bagi benda yang dia sayang. Tapi dia tak boleh tinggal apa yang dia suka. Tapi haram. Sedekah ni nombor 1. Yang dia sayangkan. Tapi benda yang dia suka, ya Allah kata tinggal, dia tak boleh tinggal. Contoh apa? Merokok kan. Dia terkenal sebagai penderma. Tapi rokok tak boleh tinggal. Ada orang suka pergi solat. Tapi rokok tak boleh tinggal. Allah test dia. Aku suruh solat. Nampak gaya tu kamu raja sangat solat. Aku nak test satu lagi. Cuba berhenti benda yang haram, yang kamu suka. Kan? Kadang-kadang suka tengok movie kan. Kadang-kadang suka Allah test. Jadi bila tak seimbang, itulah tanda dia buat bukan kerana Allah. Boleh faham? Jadi puasa ni adalah satu madrasah, satu sekolah. Untuk apa? Untuk kita masuk universiti. Universiti apa? Universiti Taqwa. Okey. Saya nak tanyalah, pengalaman kita kan ada mungkin umur 40, 50, 60. Maknanya kalau umur 50 tu dah berapa kali Ramadan dia berpuasa? Mungkin 40 kali kan? 40 kali Ramadan. Dia pengalaman dia hidup lah. Dia tengok kawan-kawan, jiran, saudara mara dia. Bahkan masyarakat berpuasa. Biasa lepas habis puasa bulan Ramadan ni, mereka berjaya tak masuk Universiti Taqwa? Berjaya ke tak? Tak. Adakah tak berjaya langsung, gagal 100%, ataupun ada peratus yang berjaya lulus masuk Universiti Taqwa? Sebenarnya kita boleh nampak, betul tak? Lepas Ramadan, hari pertama kita boleh nampak dah siapa yang lulus dan layak masuk Universiti Taqwa kan? Agak-agak berapa peratus? Apa dah? 5%. Berapa? 10%. Ada bukti tak? Dia sampai nak bagi contoh. Apa makna takwa? Takwa ialah buat yang Allah suruh. Dan tinggal apa yang? Okey, kita nak tahu berapa peratus yang lulus sekolah Ramadan dan berjaya masuk sekolah Universiti Taqwa. Kita tengok lepas Ramadan, hari pertama dia 1 Syawal. Ramai tak yang sebelum Ramadan buka aurat, tapi lepas Ramadan tutup aurat? Ramai tak? Tak ramai. Ramai tak yang sebelum Ramadan tak pergi masjid, salat berjemaah di masjid? Lepas Ramadan ada jemaah-jemaah yang baru. Ramai tak? Kalau tak tahu tu makna yang ditanya pun tak pergi masjid jugalah. Kita tahu ahli jemaah kita, betul tak? Lepas Ramadan kita tahu siapa muka baru. Betul kan? Biasa ada tak muka baru? Mana yang mustahil? Apa dia yang mustahil? Quran diturunkan untuk semua manusia, betul tak? Untuk Ni kelas mana ni? Tanya Ustaz. Ini nak buat kelas kan nak tanya soalan? Tak, kalau nak tanya soalan, boleh tak tanya soalan? Supaya saya dapat bezalah antara soalan dengan kelas. Okey. Jadi, secara umumnya, ini bukan omongan kosong. Secara umumnya, daripada dulu kita tengok beribu-ribu orang puasa, mungkin berpuluh dan mungkin beratus ribu kan. Di mana-mana saja, tapi biasa lepas Ramadan kita tak nampak perubahan jelas. Kesan daripada sekolah Ramadan. Betul kan? Setuju? Setuju. Okey, kalau kita sama setuju, apa sebab? Kenapa berlaku macam ni? Kita kalau tengok mana-mana sekolah lah,
pelajar sekolah, bila lepas sekolah gagal masuk universiti. Lepas sekolah gagal masuk universiti. Kita kata apa pada sekolah tu? Ha? Kita hantar tak anak ke sekolah tu? Dan sekolah tu patut tak teruskan lagi? Patut tutupkan. Ataupun buat sesuatu lah. Betul tak? Tapi kita tengok sekolah di mana-mana, kebiasaannya secara umum, majoriti pelajar berjaya tak lulus dan masuk ke universiti. Betul? Betul kan? Okey, kalau sekolah, biasanya pelajar majoritinya lulus dan layak masuk universiti. Sebab tu mak bapak terus hantar anak ke sekolah tersebut kan. Okey? Yang bulan Ramadan pula, ramai yang masuk sekolah Ramadan, tapi kalau kita tengok dengan mata hati yang suci, kita dapati hampir semua pelajar-pelajar yang masuk sekolah Ramadan gagal masuk universiti takwa, kan? Jadi kenapa yang masuk sekolah berjaya masuk universiti, yang masuk sekolah Ramadan gagal? Hampir 90% gagal masuk universiti takwa. Di mana silapnya? Kurang penghayatan Ustaz. Kurang? Penghayatan. Kurang penghayatan. Okey, jawapannya tajuk kita nak bincang hari ini kan. Sebab kita tak nak puasa kita, puasa anak-anak kita, puasa kawan-kawan kita. Sebagaimana Nabi kata apa? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maksudnya Nabi kata, siapa yang tidak tinggal bercakap bohong dan masih melakukan perbuatan pembohongan, maka Allah tidak memandang langsung pada puasanya. Allah tidak berhajat dia tinggalkan makanan dan minuman. Dia lapar, lembek macam mana pun Allah tak pandang langsung. Kita tak nak puasa macam tu kan. Dan Nabi juga bersabda, rubba sa'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai yang puasa tapi dia tidak dapat apa kecuali lapar dan dia, kalau orang beriman, dia dengar hadis-hadis macam ni, dia rasa takut. Kan? Maka dia akan muhasabah diri, dia akan buat perubahan. Jadi kita bincang di mana silapnya sekolah Ramadan yang dilakukan oleh majoriti masyarakat Islam gagal melayakkan mereka untuk masuk universiti takwa. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tengok ayat pertama berkenaan dengan puasa. Ya ayyuhallazi, wahai allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan alaikum, ke atas kamu. Asyam. Siam apa dia? Kita terjemah puasa, tapi makna siam dalam bahasa Arab apa makna? Asyam ialah makna dia al-imsak. Imsak ni dah jadi bahasa Melayu kan. Orang Melayu tahu ni. Apa makna imsak? Ya, ni perkataan imsak ni akan muncul dalam kalender khas bulan Ramadan. Waktu imsak kan. Jadi apa makna imsak? Apa dia? Tahan. Tahan. Ada dalam surah apa ni? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Sambung. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna. Ma yumsikuhunna daripada imsak. Kamu tidak perhati ke burung di atas kepala kamu
membuka sayapnya dan menutup sayapnya, mereka terbang. Ma yumsikuhunna, tidak ada yang menahan mereka. Yumsik itu daripada imsak. Tidak ada yang menahan burung daripada jatuh illa ar-Rahman, kecuali Allah yang Maha Penyayang. Okey, jadi puasa Islam makna dia tahan. Tahan daripada apa? Tahan daripada apa? Ha? Daripada Nafsu ke Ustaz? Nafsu. Nafsu. Rasul. Nafsu Ustaz. Ya. Tahan daripada, yalah, tahan nafsu daripada apa? Daripada melakukan benda haram. Antaranya makan minum. Jadi siam ni ialah tahan. Tahan apa? Tahan nafsu daripada semua benda yang haram. Dan Allah nak latih kita supaya apa? Tujuan, balik pada tujuan puasa. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama sebagaimana kutiba, telah diwajibkan alal lazina, ke atas orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kamu. Okey. Apa tujuan puasa? Apa hikmah paling besar puasa? La'allakum, supaya kamu bertakwa. Jadi puasa ni ada tujuan dia. Tujuannya ialah, jadi bulan Ramadan ni tujuan bulan Ramadan puasa ke ataupun bertakwa? Takwa kan? Habis puasa ni apa fungsi dia? Syarat. Jadi mana syarat nak jadi takwa kena puasa? Puasa sebagai latihan Ustaz. Puasa bukan tujuan, bukan objektif. Puasa hanya sebagai satu latihan. Latihan untuk apa? Melahirkan orang yang apa makna takwa? Apa dia? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi dalam ayat ini jelas tak? Tujuan Allah wajibkan puasa supaya menjadi orang yang, supaya akhirnya manusia tinggal semua yang Allah larang. Jadi yang Allah larang ni banyak tak? Adakah Allah larang bulan Ramadan hanya makan dan minum sahaja? Tak. Allah larang melihat benda haram. Allah larang bercakap benda yang haram. Allah larang melihat benda yang, mendengar benda yang haram. Allah larang dengki, kan? Banyak tak benda yang diharamkan? Banyak. Jadi Allah nak kita tinggal semua yang haram. Cara Allah melatih kita pada? Puasa. Jadi apa kaitan? Puasa ni ialah bulan Ramadan, tahan makan dan minum. Yang Allah nak sebenar bukan kita berhenti makan dan minum. Makan dan minum ni halal ke haram asalnya? Halal. Sebab itulah lepas maghrib boleh makan. Lepas raya boleh makan. Jadi sebenar tahan makan minum ni bukan yang Allah nak. Yang Allah nak ialah apa dia? Ya Allah nak ialah meninggalkan semua yang haram. Adapun makan minum ni dia haram hanya dalam tempoh sementara je. Dia hanya subuh sampai maghrib, kemudian sampai malam raya. Lepas tu jadi halal. Okey, yang Allah nak apa dah? Takwa makna apa tadi? Meninggalkan, melaksanakan semua perintah Allah. Dan meninggal semua larangan.
Sebab itulah hadis yang saya baca tadi, Nabi kata apa? Siapa yang tidak meninggalkan bercakap bohong, puasa dia ada faedah tak? Ada faedah tak? Tapi dia telah berjaya tak meninggalkan makan dan minum? Dah lapar tak? Lembek tak? Tapi ada faedah. Makna apa tu? Lapar dan dahaga bukan Allah nak. Bukan Allah nak. Kalau Allah nak, siapa je berjaya puasa sampai maghrib, Allah akan terima. Tapi Allah kata, kalau tak tinggal cakap bohong, kamu tinggal makan lembek macam mana pun, Allah tak nilai langsung. Boleh? Jadi tinggal makan dan minum bukan yang Allah nak. Yang Allah nak apa dah? Yang Allah nak kita tinggal tengok benda haram. Yang Allah nak tinggal bercakap benda yang sia-sia, yang mengumpat. Yang Allah nak kita tinggal mendengar benda yang Allah nak tinggal benda-benda yang bukan daripada Quran dan hadis. Tapi cara Allah melatih kita untuk meninggalkan benda yang haram sepanjang masa, caranya apa? Latihan, ha? Dengan meninggalkan apa yang Allah halalkan pada sebahagian hari. Ha. Cara Allah nak latih kita supaya tinggal mengumpat. Mengumpat ni bila haram? Bulan Ramadan ke sepanjang masa? Sepanjang masa. Allah nak kita tinggal melihat benda haram. Tengok benda haram ni haram bila? Sepanjang masa kan? Jadi Allah nak kita tinggal benda haram sepanjang masa dengan cara Allah latih kita tinggal benda yang halal. Asalnya halal. Kenapa Allah latih kita tinggal benda yang halal? Tujuannya supaya kita tinggal benda yang haram, kan? Contohlah mengumpat. Ini haram sepanjang masa kan? Haram sepanjang masa. Tinggal tidak makan. Ini haram bulan Ramadan. Jadi sebenarnya puasa ni Allah nak kita tinggal apa dia? Mengumpat ke tinggal makan? Allah nak kita tinggal mengumpat. Yang tinggal makan ni hanya sebagai latihan. Kenapa Allah latih tinggal makan? Supaya kita tinggal mengumpat. Kenapa? Apa dia? Mana hari raya paling kuat mengumpat lah sebab tenaga banyak. Bukan. Sebagai latihan Ustaz. Yelah, kenapa dilatih tinggal makan? Ya Allah nak kita tinggal benda yang haram sepanjang masa. Tiba-tiba latihan, Allah latih kita tinggal benda yang asalnya memang halal sepanjang masa. Kawan nafsu Ustaz. Kawan nafsu. Tapi sebulan je, lepas tu makan juga. Sampai tak sempat puasa 6. Kalau benda Kalau nak ada kita takwa, jadi seorang yang sabar dengan ujian, bersih diri jadi seorang yang mukmin yang mudah mengingat. Bukan. Jawapan tu tak salah tapi tak ikut skema. Kalau benda yang betul, yang baik untuk kita pun kita boleh tinggalkan untuk sebulan. Mengumpat tu lagi cepat. Okey, sekejap. Ada jawapan daripada face to face. Apa dia, Azhar? Kalau makan tu benda yang penting untuk kita boleh tinggalkan untuk sebulan. Benda yang mengumpat ni lagi tak patut tu sepatutnya lagi dah boleh kita tinggalkan. Betul. Allah guna formula apa? Makan ni kita makan setiap hari tak? Makan minum setiap hari tak? Biasa tak? Pernah tak 3 hari tak makan? Kalau 3 hari tak makan apa jadi? Jadi Allah nak latihkan kita. Okey, antara makan minum dengan mengumpat, yang mana lebih kerap? Tak, yang mana lebih kerap? Kalau makan minum 3 kali sehari, kalau mengumpat? Apa dia? Ikut apa?
Ikut dan. Tapi dia tak boleh mengumpat, tak boleh ikut dan. Dia kena ada orang kalau mengumpat sorang-sorang dia kata gila. Tapi makan boleh tak sorang-sorang? Mana mengumpat dia tak boleh tetapkan 3 kali sehari. Betul tak? Letak jadual mengumpat pagi, mengumpat 3 hari. Tak ada. Jadi Allah nak bagi tahu kalau makan satu keperluan yang asas yang mesti kamu buat setiap hari dah jadi kebiasaan, kamu berjaya meninggalnya, maka mengumpat ni bukan satu keperluan asas dan bukan satu kebiasaan, bukan 3 kali sehari, maka ini lebih mudah untuk meninggal kalau kamu berjaya tinggal yang ni. Betul? Tapi kenapa tak berlaku? Latihan tu gagal. Ramai tak orang puasa buka aurat? Kalau kita pergi bazar Ramadan kan? Bazar Ramadan, berita gembira. Bazar Ramadan dibenarkan tahun ni. Walaupun parlimen tak dibenarkan bersidang. Apa dia? Tak, kalau kita pergi bazar Ramadan, biasa pergi kan? Kalau kita tengok yang pergi bazar Ramadan, yang menjual ke, yang membeli kan, berapa peratus yang tutup aurat? Berapa peratus? Yang tutup aurat lengkap. Kadang-kadang pakai tudung tapi tangan pendek kan? Kadang-kadang tangan panjang, seluar ketat. Betul? Yang betul-betul menutup aurat lengkap, berapa peratus? Yang di bazar Ramadan ni? Berapa peratus? 1%. Ni dia pakar bahagian tu. Okey. Bila dia buka aurat, ada takwa tak? Okey. Pernah tak terfikir bila kita tengok orang yang buka aurat pergi beli juadah nak berbuka? Dia makan tak? Dia sebenarnya beli juadah tu untuk apa? Untuk makan kan? Dia nak makan bila? Masa beli ke ataupun tunggu sampai maghrib? Kenapa dia tak makan sebelum maghrib? Sebab puasa. Makna mindset dia, kalau makan sebelum maghrib, batal puasa dia. Betul? Tapi dia tak terfikir ke bahawa kalau makan haram, tapi batal puasa 1 hari je. Yang dia buka aurat tu berapa lama? Halal ke haram bila dia buka aurat? Haram kan? Haram. Berapa lama? Biasa orang buka aurat ni sekali seminggu ke 2 kali seminggu? Biasa buka aurat setiap hari kan? Pagi sampai petang. Betul tak? Tapi kenapa dia tak sanggup makan? Kononnya benda tu haram, tapi dia tak rasa buka aurat adalah haram. Sebenarnya Allah tahan dia makan untuk latih dia tinggal buka aurat. Betul tak? Tapi dia tak faham ni. Puasa untuk kamu tinggal buka aurat. Puasa untuk kamu bertakwa. Kenapa kamu sanggup tahan makan minum tapi tak sanggup nak menutup aurat? Kenapa? Ini latihan, ini matlamat. Boleh faham tak? Ini latihan ni. Kenapa takut sangat nak makan? Makan je. Betul tak? Kadang-kadang setengah minit pun dia tak sanggup. Ada setengah minit lagi. Dia dah lapar, lembek dah. Orang kata, kamu ni dah lembek sangat makan. Tak boleh, haram. Ya Allah, kalau dia faham aurat haram macam tu, semua akan menjadi baik tak? Lepas tu, seminit lagi dah, dan nak berbuka kan. Orang kata makan dah. Makan dah hidang siap. Tak makan. Lepas tu muazzin pula azan lewat. Dia kata apalah muazzin? Lembab. Bila dia sebut lembab, berdosa tak? Ada faedah tak dia tunggu 1 minit untuk berbuka, kemudian dia mengumpat? Ada faedah tak puasa tu? Ada faedah tak? Kenapa tak berani cakap? Tak ada faedah. Kan Nabi cakap, siapa yang masih berbohong dan buat maksiat, Allah tak berhajat langsung pada puasa dia. Nampak tak? Kenapa kamu sanggup tahan lapar, walaupun setengah minit, tapi kamu tak mampu menahan mulut kamu daripada mengumpat? Sedangkan aku wajibkan kamu tahan makan, nak latih kamu tahan mengumpat.
Boleh faham? Okey. Jadi kenapa berlaku macam tu? Ha? Puasa ni lah rutin. Apa dia? Jadi dia punya mentaliti dia puasa ni hanya rutin. Rutin untuk tahan makan minum sahaja. Sebab itulah kalau kita tengok Quran turun bila? Bila Quran mula turun? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Okey, cuba tengok. Tak ada tempat. Okey. Cuba tengok sini. Tak, masa ni kelas kelas Okey. Syahrul Ramadan boleh fokus Cuba terjemah. Bulan Okey, cuba tengok. Bulan Ramadan unzila telah diturunkan padanya pada bulan Ramadan Quran. Jadi Quran turun bila? Bulan Ramadan. Sebagai apa? Petunjuk untuk manusia. Okey. Quran turun bulan Ramadan. Puasa pula diwajibkan di bulan Ramadan. Tapi bila? Bila Quran turun? Yalah, Ramadan tu tahun yang keberapa? Satu? Tahun pertama Nabi diutuskan sebagai Rasul kan? Iqra kan? Betul kan? Okey. Puasa pula diwajibkan bila? Saya nak tunjukkan, saya nak gambarkan bagaimana Nabi dan para sahabat bila masuk sekolah Ramadan, dia keluar betul-betul jadi melayak untuk masuk Universiti Taqwa. Sebab apa? Antara sebabnya, Quran diturunkan pada Al-Quran diturunkan pada tahun 1 kenabian. Puasa diwajibkan bila? Tahun berapa? 2 Hijrah. 2 Hijrah. Okey? Jadi antara tempoh Quran turun dengan puasa diwajibkan berapa tahun? Berapa tahun? 1 tahun bukan. 14 tahun. 14 ke 15? 15 tahun. Sebab tempoh di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13. Campur 2 jadi 15. Betul? Jadi bila Quran diturunkan pertama sekali Allah dah bagi petunjuk untuk untuk manusia. Lepas tu awal surah Baqarah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kemudian banyak lagi dalam Quran Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa. Jadi sebelum puasa diwajibkan, Nabi dan sahabat dah jadi tahu orang bertakwa. Soalan. Kenapa dia macam dah start puasa dah? Soalan dia, sebelum puasa diwajibkan kepada Nabi dan para sahabat, Nabi dan para sahabat dah jadi tak orang bertakwa? Dah. Mana tahu? Mereka jadi orang bertakwa dengan apa? Tak. Apa benda yang menjadikan Nabi dan para sahabat orang bertakwa sebelum puasa diwajibkan? Dengan apa?
Dengan Al-Quran lah. Quran lah. Masa Quran diturunkan, walaupun turun bulan Ramadan, puasa tak wajib lagi. Puasa hanya diwajibkan 2 hijrah. Maknanya, sebelum puasa diwajibkan, Nabi dah faham tak Al-Quran. Nabi dan sahabat dah kenal tak Allah. Nabi dan para sahabat dah buat tak benda yang Allah perintah. Dah tinggal tak larangan yang Allah larang. Dah. Mana mereka dah jadi orang bertakwa tak? Sebab itulah bila puasa diwajibkan, Nabi dan para sahabat menjadi lebih kuat tak? Kan berlaku peperangan apa ni? Peperangan apa? Peperangan Badar, kan? Di bulan ni, tahun 2 Hijrah. Ketika bulan Ramadan. Menang tak? Kenapa mereka menang dalam keadaan mereka berpuasa? Kenapa? Sebab mereka kuat. Kenapa mereka kuat? Sebab sebelum diwajibkan puasa, mereka dah jadi orang bertakwa. Apa yang menjadikan mereka orang bertakwa? Al-Quran. 15 tahun proses nak bentuk hati dan akhlak Nabi dan sahabat sehingga menjadi orang bertakwa. Sebab itulah setiap kali Ramadan, setiap kali puasa, sahabat dan Nabi sangat-sangat luar biasa iman mereka. Berbanding dengan kita setiap kali puasa, iman kita meningkat, tenaga kita semakin kuat, Islam semakin kuat ataupun apa? Kan contohlah sebelum Ramadan, kita tidur mungkin 5 jam je. Bila masuk Ramadan, tidur berapa jam? 3 jam. Itu kita lah orang ramai. Ada tak yang tidur kadang-kadang lepas zuhur tidur sampai berbuka lah. Kan? Sampai berbuka. Ada tak yang selepas bangun sahur terus tidur? Subuh pun lambat. Ada tak? Jadi dengan puasa menjadikan mereka semakin lemah, semakin tak bertenaga. Betul tak? Ada pula ustaz beritahu tidur di bulan Ramadan adalah ibadat. Orang mengantuk disorongkan bantal. Kenapa orang kita bila semakin puasa semakin lemah, semakin tak bertenaga? Kenapa? Sebab sebelum masuk Ramadan kita tak jadi orang bertakwa. Boleh faham? Kenapa kita tak jadi orang bertakwa sebelum masuk Ramadan lagi? Kenapa? Sebab kita tak tadabbur Al-Quran. Sebab kita tak tadabbur Al-Quran. Bila orang kita mula pulun baca Quran? Puasa. Ramadan. Sepatut dia pulun baca Quran dan tadabbur bukan bulan Ramadan tapi sebelum Ramadan. Sebab itulah kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata berbahagialah orang yang menyambut bulan Ramadan dengan membuat persiapan dengan mentadabbur Al-Quran. Berbahagialah orang ni. Oh, beza tu cara mereka berfikir dan cara mereka bertindak. Yang akan jadi hebat dengan puasa siapa ni? Ni. Hudan linnas. Quran dia tadabbur, dia baca kan. Dan salafus salih para tabi'in bila masuk bulan Syakban je, contohnya Amru bin Qais, dia ada kedai, ada perniagaan, dia tutup. Masuk je bulan Syakban, dia tutup kedai dia. Dia buat apa? Dia menghadap Al-Quran, dia tadabbur. Kenapa? Sebab dia tahu Quran nak latih aku jadi orang bertakwa. Dan mustahil aku jadi orang bertakwa kalau aku tak faham dan tak ikut Al-Quran. Boleh faham? Jadi sekarang nampak tak jawapan? Kenapa orang kita berpuasa sekian lama tapi tak menjadikan mereka orang bertakwa? Nampak tak? Saya bagi gambaran. Ini sekolah Ramadan. Tujuannya apa dia? Untuk masuk Universiti Taqwa. Jadi sahabat bila masuk Ramadan, dia betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Sebab dia ada sekolah apa ni? Sekolah apa sebelum ni? Sekolah rendah. Tadika.
tadika dan sekolah rendah. Apa dia? Tadabbur Al-Quran. Sebab itulah bila mereka dah bertakwa kan, dengan tadabbur Al-Quran, dia masuk bulan Ramadan, lagi power. Nabi sebelum Ramadan, Nabi solat malam kan, 2/3, separuh, 1/3. Bila masuk Ramadan lagi, Nabi tidur sikit. Dan bila 10 akhir Ramadan, Nabi tak tidur langsung. Kenapa Nabi menjadi kuat? Sebab proses latihan dah berlaku di sebelum ni. Dan di sini juga disunatkan apa? Selain pada Al-Quran, disunatkan juga puasa. Puasa apa ni? Puasa Syakban. Kan? Dengan kita puasa Syakban, Nabi, sunnah Nabi apa dia? Memperbanyakkan puasa di bulan Syakban. Supaya apa? Supaya bila masuk yang betul-betul wajib, kita dah biasa dengan puasa, dan kita di sini dah mula rasa lazatnya puasa. Sebab apa? Proses latihan dah berlaku. Tapi kalau kita start puasa 1 Ramadan, rasa tak lazat berpuasa? Tak, rasa apa? Rasa azab kan? Nak bangun sahur, ya Allah. Macam nak kiamatkan kejut anak kan? Lepas tu kadang-kadang terlepas sahur. Sebab apa? Tidak ada latihan. Boleh faham? Dan nak masuk Universiti Taqwa, ni sekolah ni, kalau target nak masuk Universiti Taqwa, syaratnya apa? Mana orang masuk sekolah Ramadan, mindset dia aku nak masuk Universiti Taqwa, maka dia mesti tahu apa dah? Sifat-sifat taqwa. Boleh? Kalau dia tak nampak sifat taqwa ni, berjaya tak dia akan masuk Universiti Taqwa? Tak berjaya. Mana mungkin dia boleh masuk Universiti Taqwa kalau tidak ada ciri-ciri taqwa? Tak layak. Kalau sini SPM kan, sini SPM, tapi dia tak tahu ciri-ciri taqwa, dia akan dapat 9E. Syarat nak dapat 9A, sekolah Ramadan, dia kena tahu. Saya nak tanya, ramai tak orang-orang yang puasa, dulu kini je lah. Bila kita tanya, apa ciri-ciri taqwa? Kalau kita tanya, mereka boleh jawab tak? Tak, itu bukan ciri takwa. Orang kita tahu bila sebut takwa, tinggal larangan, buat. Tapi dia tetap buat larangan Allah. Tak, sifat-sifat takwa. Berhati-hati macam mana? Itu lebih kepada definisi takwa. Ini ciri-ciri ataupun sifat orang bertakwa. Kalau ada sifat ni 1, 2, 3, 4, 5, insya-Allah dia bertakwa. Berapa ramai yang boleh bagi definisi sabar? Sabar ialah tahan marah, tapi dia tak boleh sabar. Berapa ramai yang boleh bagi makna takwa, tapi dia tidak ada takwa. Sebab itulah nak tahu ada takwa ataupun tak, bukan boleh membagi makna takwa, tapi dia boleh bagi inilah ciri-ciri orang bertakwa. Kita dah belajarkan ayat apa? Surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah. Ni kena ada dalam kepala orang yang nak masuk sekolah Ramadan dan targetnya nak masuk Universiti Taqwa. Kena ada ni. Ayat surah Baqarah ayat 177. Mesti ada dalam kepalanya. Apa Allah kata dalam tu? Alaisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghala muka kamu ke timur dan barat. Tetapi kebaikan yang sebenar ialah beriman dengan Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, rasul. Kan? Makna ciri takwa yang pertama, rukun iman. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Apa dia ni? Dia panggil apa ni? Suka bantu. Suka bantu apa?
golongan lemah. Takwa. Dan dia bantu pula yang mana yang dia suka kan. Kaum kerabatnya, orang miskin. Dia bagi barang yang dia suka. Yang ketiga, solat. Solat, kemudian zakat. Tengok solat nombor berapa tu? Nombor 1 ke nombor 3? Mana penting solat dengan rukun iman? Rukun iman kan? Okey, solat dengan bantu orang, mana lebih penting? Solat ke bantu orang? Oh, bantu orang. Mana kalau bantu orang tak solat pun okey lah. Mana lebih penting, solat ke bantu orang? Bantu orang. Tapi yang rukun Islam yang mana? Solat ke bantu orang? Ada tak rukun Islam bantu orang? Tak ada. Tapi di sini kenapa Allah sebut nombor 2? Kenapa Allah sebut bantu orang nombor 2, solat nombor 3? Apa dia? Kuat sikit dia. Hubungan dengan manusia. Yalah, betul lah. Bersuka bantu orang ni hubungan dengan manusia lah. Tapi soalan saya, kenapa hubungan dengan manusia disebut lebih dahulu daripada hubungan dengan Allah? Orang yang baik dengan orang lain, maksudnya hubungan dengan Allah pun dah baik juga. Mana kalau hubungan dengan orang lain baik, automatik hubungan dengan Mother Teresa? Kenapa Mother Teresa? Dia baik tak hubungan dengan Allah? Tak. Tak mestinya. Banyak tak NGO yang tak Islamik duk bantu orang, tapi hubungan dengan Allah tak baik. Ni ramai yang solat kan. Dia ingat solat tu tiang agama, tapi tak peduli pada orang. Ingat ayat ni. Jadi kenapa Allah sebut suka bantu orang? Awal daripada solat. Sebab Allah nak beritahu, tujuan kamu solat ialah untuk bantu orang. Tanda solat kamu betul kat sini. Kalau sini betul, solat kamu betul. Sebab itulah bila masuk ahli neraka masuk neraka kan, bila dia tanya pada mereka sebab apa mereka tak solat, sebab apa mereka masuk neraka, jawapannya apa? Satu, tak solat. Yang kedua, tak bantu orang. Kalau surah Al-Haqqah, jawapannya sebab masuk neraka, sebab nombor 2. Boleh? Kita ingat tak hadis Nabi yang mengatakan seorang wanita yang solat malam banyak, sedekah banyak kan, puasa sunat banyak, tapi menyakiti orang. Di mana tempatnya? Nombor 2 dah betul. Nombor 3 dah betul. Nombor 2 salah. Habis. Boleh? Sia-sia nombor 3 kalau nombor 2 tidak ada. Nombor 4. Apa dia? Tepat janji. Tepat janji dengan Allah. Tepat janji dengan manusia. Tepat janji dengan anak-anak. Tepat janji dengan suami isteri. Senang ke susah ni? Manusia paling suka berjanji, tapi paling sukar melaksanakannya. Betul? Kita termasuk tak orang yang tak tepat janji? Mana belum ada takwa? Sebab takwa mesti ni, tepat janji. Wal mufuna bi ahdihim iza. Bahkan Allah kata orang yang suka melanggar perjanjian, siapa? Munafik. Bila berjanji je, mungkin. Itu orang munafik, bukan orang bertakwa. Yang kelima? Sabar. Sabar ketika mana? Allah sebut 3. Allah detailkan, sabar bukan sebarang sabar. Sabar dalam 3 keadaan. Pertama, apa dia? Masa kesusahan, iaitu kesepitan harta. Yang kedua, masa sakit, itu fizikal. Kalau dalam PKP rezeki sikit pun dia sabar, dia tak mengamuk, dia tak merajuk. Kemudian yang kedua, sakit fizikal kan, sakit ke apa ke, dia sabar. Yang ketiga, dalam peperangan.
Sebenar tiga-tiga tu merangkumi 3 jenis sabar. 3 jenis sabar. Okey, last sekali Allah kata apa? Allah kata ni, semua yang ada sifat ni, ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul. Mereka inilah, ni yang ada sifat 5 ni adalah orang yang Jadi puasa nak lahirkan siapa? Apa ciri orang bertakwa ni? Jadi kalau kita nak puasa, kalau betul matlamat nak cari, nak jadi orang bertakwa, kita kena pastikan kita ada 5 sifat ni. Berapa ramai yang sanggup lapar dahaga tapi tak sabar buka aurat? Yang jual di bazar Ramadan kan, yang membeli. Berapa ramai yang tak sanggup nak makan sikit kemudian pergi solat kan? Dia makan sampai habis, sampai solat maghrib pun lambat. Tak sabar. Betul? Jadi saya nak tanya, kalau orang yang berpuasa, pertama, sebelum Ramadan lagi ditekankan tadabbur Al-Quran. Dia faham ayat Quran. Dia tadabbur satu-satu, termasuk ayat ni. Surah Baqarah 177. Dan dia juga dah biasa puasa sunat. Dia masuk pula Ramadan dengan ibadat, meningkat ke iman dia. Dan bila keluar sekolah Ramadan, dia layak tak masuk universiti taqwa? Bila layak masuk universiti taqwa, lepas ni ke mana? Kita kalau masuk universiti, lepas tu dapat kerja kan? Tapi kalau orang masuk sekolah Ramadan dan berjaya masuk universiti taqwa, lepas tu ke mana? Syurga. Okey. Jadi saya cukup yakin kalau penekanan daripada kecil lagi, tujuan puasa bukan lapar dan dahaga, tak. Kita dok tekankan tak boleh makan, tak boleh minum. Sampai apa? Sampai kadang-kadang bawa cerita yang tak penting ataupun palsu. Kalau gosok gigi waktu petang, batal. Kalau mandi pakai sabun wangi, batal. Akhirnya masyarakat kita akan apa? Bila masuk bulan Ramadan, dia fokus pada apa? Benda yang membatalkan makan minum tu. Bukan membatalkan iman dia. Betul? Buka aurat tak ada siapa sentuh. Salat lambat tak ada siapa sentuh. Bersalam suami dengan sepupu ke, dengan lelaki yang bukan mahram pun tak ada masalah. Betul? Berlaku tak bila pagi raya? Berlaku. Sebab apa? Sebab benda ni tak ditekankan. Saya nak sebut juga antara sebab orang kita tak, kebanyakan yang puasa keluar bulan Ramadan tak menjadi orang bertakwa. Antara sebabnya ialah kita dimomokkan ataupun dihidangkan dengan hadis-hadis yang palsu. Yang kadang-kadang tak menjadikan orang tak fikir langsung pasal takwa ni. Di antaranya contoh. Awal Ramadan, rahmat. Tengah Ramadan, keampunan. Akhir Ramadan, saya nak beritahu hadis itu tak sahih. Bukan daripada Nabi. Satu. Yang kedua, sangat-sangat bercanggah dengan sifat rahmat Allah. Allah rahmat kepada hambanya bila masa ni? Nama lagi Ar-Rahmatu Mubalaghah, mana sangat banyak rahmat Allah kepada, termasuk kepada orang kafir. Betul kan? Allah bila cipta matahari, rahmat Allah juga kena matahari itu kepada orang kafir tak? Dan bila di bulan Ramadan, rahmat Allah daripada matahari ada di awal Ramadan ke, ataupun tengah pun ada, akhir pun ada. Kemudian kita kata keampunan di tengah Ramadan. Allah ampun ke hambanya hanya tengah Ramadan ke ataupun setiap saat. Jadi bahaya tak hadis tu? Akhirnya orang akan fokus, aku ni dosa dah tak ada, aku nak fokus awal Ramadan je. Kan? Sebab apa? Nak dapat rahmat Allah. Ada orang dia kata, aku dah dapat rahmat Allah, dosa pun tak ada, aku nak yang last kali, 10 akhir Ramadan. Apa dah? Dibebaskan daripada
Jadi bila kita pecah-pecahkan macam tu menjadikan orang keliru dan orang salah faham. Dan itu juga sebagai bukti hadis itu tak betul. Satu. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan beribadat di bulan Ramadan, salat sunat, amalan sunat sama darjah seperti amalan fardu. Biasa dengar. Dan amalan fardu sama dengan amalan 70 fardu. Biasa dengar. Itu pun tak sahih. Tak sahih. Bila kita faham hadis tu, kita akan fokus pada apa? Kita akan fokus tak pada takwa? Tak. Duk pulung solat lah. Duk pulung baca Quran. Sebab apa? Amalan sunat digandakan puluh. Dia tak fokus pada sifat takwa ni. Sebaliknya ada satu hadis sahih. Yang sebenarnya hadis-hadis yang saya sebut tu, yang tak, sebenarnya tak perlu langsung disebut. Apa dia? Nabi sebut dalam satu hadis, Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Satu kebaikan digandakan 10. Nabi cakap bila ni umum? Bulan Ramadan ke, bulan lain ke, sama. Satu kebaikan digandakan 10. Dan ditambah lagi, wa yudha'afu ila 700. Dan digandakan sebanyak 700. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu ajzi bihi. Tengok. Cuba terjemah. Kullu, setiap amalan lah ibnu Adam, anak Adam, lahu, baginya, illa saum, kecuali puasa. fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah li, untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan balas. Apa maksud dia? Semua amalan anak Adam untuk dia, maka balasan pun telah ditetapkan. Tapi kalau puasa itu khas untuk aku, dan aku sendiri akan balas. Apa maksud? Makna ganjaran puasa ni kita tahu tak berapa? Tak tahu. Solat tahu tak berapa? Berapa? Kalau solat Jumaat 27. Kalau sedekah tahu tak berapa? 1 digandakan 10 ataupun 700. Tapi puasa tahu tak berapa? Tak. Saya bagi analogi supaya kita lebih fahamkan. Ada orang sangat-sangat kaya dan sangat-sangat pemurah. Jadi dia banyak syarikat, banyak tempat perniagaan. Ada satu kilang ni, dia beritahu pada manager dia, dia kata, kamu kira lah berapa gaji semua pekerja ni. Kamu kira dan kamu beritahu dia. Kecuali ada seorang pekerja ni, aku sangat suka pada dia, kamu jangan kira gaji dia. Aku sendiri akan kira dan aku sendiri akan bayar. Agak-agak dia dapat berapa? Sebab dia ni orang sangat-sangat kaya dan sangat-sangat pemurah. Bagi banyak mana pun, harta dia masih melimpah. Makna agak-agak pekerja tu dapat berapa? Sebab tu dia sendiri nak kira dan dia sendiri nak bayar. Sebab apa? Nilai orang tu sangat hebat. Boleh faham? Jadi sekarang, ganjaran pahala puasa, kita tahu tak berapa? Tak tahu? Banyak tak? Besar tak? Jadi perlu tak sebut satu amalan fardu di bulan Ramadan sama dengan 70? Perlu lagi tak disebut? Tak relevan langsung, betul tak? Perlu tak disebut satu amalan sunat di bulan Ramadan sama dengan amalan? Tak perlu disebut, apatah lagi itu hadis sahih. Jadi itu hadis dhaif. Yang ni hadis, makna apa tu? Kalau kita berjaya berpuasa dan menjadi orang bertakwa, masuk universiti takwa, balasannya tak boleh digambarkan. Boleh? Jadi sepatut kita sentiasa dibagi tahu setiap hari pasal puasa tentang apa? Tentang ni.
apa yang kita nak daripada puasa. Selalu sebut setiap hari. Macam mana nak jadi orang bertakwa. Kemudian silibusnya apa? Quran. Sebab itulah Nabi, para sahabat, sebelum masuk Ramadan mereka dah jadi orang bertakwa. Mereka dah baca Quran, mereka dah amal. Masuk bulan Ramadan, Nabi murajaah lagi Quran. Dan para sahabat salafus salih, sebelum Ramadan mereka pulung lagi tadabbur Al-Quran. Supaya apa? Mereka jumpa sifat takwa dan supaya puasa mereka melayakkan mereka masuk universiti takwa. Bolehkah? Jadi kita kena tukar silibus kita. Jangan lagi cerita. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah. Bila masuk bulan Ramadan, benda yang sama dia cerita. Benda soalan yang sama ditanya. Betul tak? Dan persiapan. Kita tengok perbandingan sekolah Ramadan. Sekolah Ramadan orang ramai. Apa yang targetnya? Sekolah Ramadan orang ramai. Bila masuk bulan Ramadan, apa yang difikirkan? Kemana dia nak pergi, ya? Apa dia? Apa dia? Ni, kalau sebelum Ramadan dia fikir apa? Bila sebut Ramadan, satu, bazar Ramadan. Lagi? Tadarus. Tiga, khatam Al-Quran. Empat, tarawih. Nak solat tarawih masjid mana ni? Masjid sebelah ke 23? Masjid yang imam baca satu juzuk ke, imam baca surah lazim. Betul? Apa lagi? Ida fikir? Tarawih. Qiyamul Lail. Tapi kalau kita tengok Qiyamul Lail kemuncaknya bila? 10 akhir. Tapi kalau kita tengok yang mana lebih ramai? Di awal Ramadan yang tak ada 10 akhir Ramadan dengan 10 akhir Ramadan, yang mana lebih ramai? Nampak tak? Nampak tak? Kalau dia nak takwa, dia lebih fokus 10 akhir ke 10 awal. Sebab itulah zaman Nabi 10 akhir lagi ramai. Bahkan lagi mereka duduk lama di masjid. Sebab apa? Di 10 akhir ada malam. Mana jelas matlamat mereka. Dan orang kita satu lagi apa dah? Ni kemuncak ni. Bila masuk Ramadan, dia fikir apa dah? Raya. Bahkan ini seolah macam jadi nombor satu. Buktinya apa? Bila dia siap baju raya. Ni. Persiapan untuk masuk sekolah Ramadan mengikut orang ramai ialah pertama apa dah? Baju raya. Lagi? Kuih raya. Lagi? Tiga, cuti. Cuti di mana? Nak cuti rumah isteri ke ataupun? Betul? Betul, secara umum tak ada orang secara umum kebanyakan sebelum masuk Ramadan tak ada orang fikir bagaimana aku nak jadikan Ramadan ini aku menjadi orang yang paling bertakwa. Betul tak? Kalau itu pemikiran dia akan cari apa? Dia akan cari Quran. Tak cukup dengan tadabbur, tak cukup dengan bazar, tak cukup dengan tadarus. Dia akan fokus pada tadabbur. Sebab dengan tadabbur saja manusia akan jadi la'allakum tattaqun. Allah sebut apa ni? Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 196. Pasal haji. Tak, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. 197. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Kemudian Al-Hajju Ashhurun
maklumat. Kemudian faman فمن فرض فيهن fihinna al-hajj حج فلا رفث fala rafasa wala fusuq فسوق wala ولا جدال jidal. Kemudian في الحج fil hajj. Wa ma taf'alu وما تفعلوا خير min khairin kan? من خير يعلمه الله Min khairin ya'lamullah. يعلمه الله Kemudian wa tazawwadu وتزودوا fa inna فإن khaira az-zadi خير الزاد التقوى at-taqwa. Okey. Cuba tadi buat yang ni. Ini kisah haji ni. Ayat pasal haji ni selepas Ramadan. Ayat 197 selepas Ramadan. Selepas puasa. Allah kata haji adalah ashhurul maklumat. Bulan-bulan yang telah ditetapkan. Syawal, Zulhijjah, Zulkaidah. Kemudian faman farada fihinnal hajj. Siapa yang telah diwajibkan haji kepada mereka, Allah kata apa? Fala rafas. Apa makna fala rafas? Jangan ya ke? Menggauli isteri. Tengok gaul isteri halal ke haram? Halal, tapi bila haji pakai ihram, tengok Allah nak latih. Bila masuk bulan haji, jangan gauli isteri. Sebab apa? Sebab haji nak latih kamu supaya jadi orang bertakwa. Wala fusuq, dan jangan buat benda yang fasiq. Wala jidal, dan jangan subhanallah. Tengok haji Allah cerita pasal apa ni? Ada Allah sebut cerita pasal tawaf, umrah berapa kali? Ada. Allah cerita benda yang paling asas untuk melakukan haji, iaitu untuk melahirkan orang yang sebab tu Allah kata lepas tu wa ma taf'alu min khairin. Apa saja yang kamu buat daripada kebaikan, Allah tahu. Dan akhirnya Allah kata wa tazawwadu. Berbekalah kamu. Kamu nak pergi haji, nak bawa Maggi, nak bawa beras, bawa apa-apa, bawalah. Tetapi fa inna khairaz zad, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Faham? Dia biasa jemaah haji atau jemaah umrah, yang paling banyak dia bawa bekalan takwa ke bekalan duit? Sebab itulah bila tak bawa takwa, bila balik haji, balik umrah, ada tak nampak perubahan? Secara umumnya tak ada, sebab dia tak bawa takwa. Sama dengan puasa. Kalau sebelum Ramadan tidak tadabbur Al-Quran, tak tahu apa makna takwa, tak kenal Allah, tak cinta Allah, selepas Ramadan tak mungkin berjaya masuk universiti takwa. Dia akan masuk universiti apa? Universiti cuti dan raya. Universiti cuti dan raya. Dan dalam surah satu lagi akhir, surah Al-A'raf ayat 26. Cuba tengok. Surah Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa zalika khairun. Apa maksud dia? Allah kata, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan ke atas kamu libas. Apa makna libas? Pakaian. Pakaian apa ni? Untuk menutup aurat. Dan juga risha makna pakaian untuk berhias. Halal bagi kamu. Tapi lepas tu Allah sebut apa? Libasut taqwa itu adalah tengok kalau orang beriman sebelum masuk bulan Ramadan, dia tadabbur Al-Quran. Target dia nak menjadi orang bertakwa, kan? Lepas berjaya Ramadan, dia akan masuk universitas takwa dan dia akan pakai pakaian
takwa. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia akan masuk Ramadan dengan persiapan ni. Apa dia? Buat baju raya. Maka lepas Ramadan dia akan pakai baju raya. Bukan baju takwa. Boleh? Sebab itulah raya ni kata ulama, raya bukan pakai baju baru. Raya ialah pakai baju takwa. Bila kamu menjadi orang bertakwa selepas raya, maka itulah raya yang sebenarnya. Jadi kesimpulan, saya nak ingatkan diri saya dan semua, agar supaya puasa kita tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Banyak bagi masa untuk tadabbur Al-Quran. Kita akan cubalah kelas tadabbur kita online setiap hari macam biasa, dan kelas yang malam Rabu malam Khamis dan Jumaat malam Sabtu kita akan buat selepas solat tarawih. Kita jangka lepas pukul 10 kita boleh mula kelas kan. Jangan tinggal tadabbur. Sebab tanpa tadabbur tak mungkin kita dapat masuk universiti takwa. Bila tak masuk universiti takwa, kita hanya masuk universiti cuti dan raya. Ada soalan daripada Zoom? Ustaz, Ya. saya terlepas tadi pada awalnya, macam mana dengan tadarus Ustaz pada bulan puasa? Dia berbeza dengan tadabbur, memanglah berbeza, tapi mana yang lebih aula, tadarus dengan tadabbur? Yang lebih aula ialah apa yang Nabi buat. Nabi tadarus bulan Ramadan dengan Jibril. Tapi kita kena faham sebab apa Nabi tadarus dan latar belakangnya. Nabi tadarus dengan Jibril sebab Nabi ni buta huruf. Nabi tak boleh membaca. Jadi Nabi hanya bergantung pada apa? Ingatan, hafazan. Jadi untuk melancarkan apa yang Nabi telah ingat, perlu pada guru untuk sentiasa murajaah. Maka sebab itu setiap kali Ramadan, Jibril datang untuk mengingatkan lagi hafazan yang Nabi dah hafal. Itu maksud tadarus yang berlaku antara Nabi dan Jibril. Satu. Yang kedua, Nabi tadarus Al-Quran dengan Jibril sahaja, bukan dengan para sahabat. Bahkan tidak ada hadis, riwayat yang mengatakan sahabat bertadarus sesama mereka. Yang ketiga, Nabi tadarus Al-Quran dengan Jibril dalam keadaan Nabi dah faham Al-Quran. Nabi dah tadabbur, Nabi dah hayati. Bahkan, Nabi korbankan segala hidup, segala kesihatan kerana Quran. Jadi, tadarus yang dibuat oleh masyarakat kita sangat berbeza dengan tadarus yang dibuat oleh Nabi. Jadi, soalan dia mana lebih baik, tadarus dengan tadabbur. Yang bukan soal lebih baik ini. Yang wajib ialah tadabbur Al-Quran. Tadarus boleh kita kata sunat, tapi tak wajib. Tadabbur adalah wajib. Sehingga Allah mencela orang-orang yang tidak mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka telah terkunci? Kenapa kita nak buat apa yang orang ramai buat ataupun apa yang kita suka tadarus? Tapi kita dicela oleh Allah sebab kita tak tadabbur Al-Quran. Hidup kita untuk mencari redha Allah, bukan nak cari kepuasan diri, bukan nak cari apa yang orang suka. Wallahu alam. Ustaz akan buat tadabbur tiap-tiap malam lah pada selepas kita tarawih ya Ustaz. Tengoklah, tengok tenaga saya, kemampuan saya, insya-Allah. Doakan. InsyaAllah. Sebab apa, kalau macam tu, saya pun keadaan saya yang daif ni nak orang kata planning macam kita nak apa nama yang takwa tadi kan. Ya. Mana tu nak azam lah. Kalau Ustaz ada, saya cubalah sebab tadabbur tu lebih wajib lagi lah kita mempelajari tadabbur, ya kan Ustaz? Ya. Dia kalau kita tadabbur tu wajib, tapi bila ada masa free, boleh tak kita baca Quran seorang-seorang? Boleh, silakan. Kita boleh. Kalau tanya saya, kita buat dua masa lah. Satu, setiap hari kita buat 2 masa. Kita bagi 2 masa. Satu masa baca untuk
khatam dan dapat pahala. Satu masa kita belajar tadabbur setiap hari. Mana kita akan dapat dua, khatam pun dapat dan tadabbur pun dapat. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Fasa soalan, fasa nisfu Sya'ban, Ustaz. Kata baca Yasin 3 kali itu tidak untuk rezeki. Yang kedua untuk ampun dosa. Dan yang ketiga untuk akhir yang baik. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Semua amalan pada malam nisfu Sya'ban tidak ada hadis yang sahih. Apatah lagi baca 3 Yasin 3 kali kan? Untuk apa? Untuk panjang umur. Tak. Nabi sebut dalam hadis sahih kalau nak panjang umur apa dia? Salah satunya sambung silaturrahim. Kan? Kalau kamu baca Yasin 3 kali itu, berapa orang dah kamu boleh kontak dan berhubung dengan mereka yang Nabi jamin dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki. Kalau nak rezeki lagi, ayat Quran yang baca Yasin 3 kali nisfu Sya'ban hadis ta'am. Tapi ayat Quran mengatakan kalau kamu buat ni Allah bagi rezeki yang tak disangka. Tak perlu baca Yasin. Apa dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu, ya Allah. Jadilah orang bertakwa, Allah bagi rezeki yang tak disangka. Kenapa tak jumpa ayat ni? Kenapa tak faham? Nak juga yang baca Yasin 3 kali. Saya nak tanya, mana lebih mudah? Baca Yasin 3 kali ke berusaha jadi orang bertakwa? Wallahu a'lam. Dan kalau untuk ampunkan dosa kan, dia kata baca Yasin salah satu ialah untuk ampunkan dosa. Ya Allah, saya nak tanya yang bunuh 100 orang, dia bertaubat tak? Allah terima tak taubat dia? Berapa kali dia baca Yasin? Tak ada. Syarat taubat apa dia? Satu, tinggal dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam tidak ulang lagi. Yang keempat, ikhlas kerana Allah. Yang kelima, bertaubat ketika waktu diterima taubat. Cukup 5 ni taubat diterima. Kenapa nak baca Yasin? Kalau katalah dia baca Yasin tapi dosa masih buat, Allah terima tak taubat dia? Tak. Sebab tak cukup syarat. Wallahu a'lam. Tadabbur perlu ilmu tinggi, Ustaz. Betul lah. Kalau perlu ilmu tinggi, belajarlah tinggi-tinggi. Jangan belajar rendah-rendah. Ustaz, betul ke makruh wanita bersolat tarawih di masjid? Tak betul. Nabi tak larang wanita pergi ke masjid. Bahkan Nabi pesan apa? Nabi cakap solat wanita terbaik di rumah. Tapi dalam satu hadis Nabi kata, la tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan kamu larang isteri-isteri kamu daripada pergi masjid. Tengok rahmat Nabi. Walaupun Nabi kata wanita solat terbaik di rumah, tapi bila dia nak pergi masjid, jangan larang. Kenapa? Mungkin di masjid ada kebaikan. Mungkin solat di masjidnya lebih khusyuk. Mungkin ada kelas agama. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita ada kawan yang tak tutup aurat ni, tapi nak tegur takut tersinggung pula, berdosa ke kita? Tak. Kita sebenar tengok cara kita berfikir kan. Kita nak tegur orang takut dia tersinggung kan. Sebenarnya saya nak tanya, kita sayang tak pada dia? Kita sayang ke benci? Kalau sayang, selamatkan dia daripada dosa. Satu. Yang kedua, kita takut dia tersinggung. Tapi bila kita tak cegah kemungkaran, Allah marah tak pada kita? Ya. Bahkan Nabi kata apa? Kalau kita tak cegah dan tak benci dalam hati, kita tidak ada iman. Jadi jangan takut pada orang sehingga kita buat dosa dengan Allah, iaitu dengan tidak mencegah kemungkaran. Malam nisfu Sya'ban, apa yang disunahkan kita lakukan? Okey, dengar baik-baik. Senaraikan amalan
malam nisfu Sya'ban. Pertama, salat maghrib berjemaah. Yang kedua, salat isya berjemaah. Yang ketiga, baca surah Al-Mulk. Lepas tu makan malam. Lepas tu baca ayat-ayat sebelum tidur. 2 ayat terakhir surah Baqarah, ayat kursi. Kemudian zikir-zikir sebelum tidur, 3 kul, Al-Kafirun, dan banyak lagi doa-doa. Hang buat itu. Sebenarnya amalan malam nisfu Sya'ban adalah sama dengan malam-malam sebelum nisfu Sya'ban. Tidak ada beza. Buat pernah aku tulis dia. Macam mana nak sabar dalam keadaan redha? Bukan terpaksa sabar. Bila tahan dan pendam marah, macam jadi tertekan. Macam mana kita nak sabar? Sabar yang redha. Sebab ada sabar tapi tak redha kan? Tipsnya pertama, kita ingat hidup adalah ujian. Jadi ikut-ikut mana pun mesti ada ujian. Jadi Allah nak uji kita, Allah bagi musibah. Ketika itu Allah nak tengok kita sabar ke tak. Mindset kita kena faham Allah sedang menguji aku. Yang kedua kita ingat pahala orang yang sabar lebih besar daripada pahala solat berjemaah, lebih besar daripada pahala amalan yang lain. Bahkan pahala sabar tidak ada had, tidak ada batas. Jadi kenapa aku tak nak sabar ni? Peluang Allah nak bagi pahala yang sangat-sangat besar kan? Yang kadang-kadang aku nak sedekah, duit tak ada. Kadang-kadang nak senyum pada orang pun sakit hati. Tiba-tiba Allah nak buka peluang untuk aku dapat pahala yang tidak ada had. Maka sabarlah. Okey. Dah ha? Ha? Adakah dibolehkan buat satu sistem Al-Quran seperti app di telefon dan kena iuran pun? Buat app. Apa ni, Quran ke terjemahan tadabbur? Pengajian Al-Quran. Tadabbur lah. Di telefon dan kena iuran bulanan. Bolehkah buat duit dengan Al-Quran? Tak boleh. Buat duit dengan Al-Quran tak boleh. Sebab kita wajib belajar dan wajib mengajar. Bila kita buat benda yang wajib, tak patut kita ambil duit. Soal orang nak bagi nombor 2. Tapi kalau kita tetapkan bayaran, itu dah salah. Ha? Sebab Quran ni kewajipan kita mengajar. Macam kita solat lah. Bila kita solat, patut tak kita ambil upah. Tuhan, aku dah solat, bagi upah. Tak. Sebab itu kewajipan kita. Jadi saya tak setuju kalau buat kelas tadabbur berbayar. Saya tak setuju. Kadang-kadang bila berbayar tu menjadi penghalang kepada segolongan orang yang tidak mampu. Menghalang dia daripada faham Quran. Kenapa? Sebab ada bayaran. Saya tak mampu. Jangan buat macam tu. Kita dah menjadikan satu halangan, satu sekatan untuk semua orang belajar Al-Quran. Ya. Boleh ke perempuan duduk ikaf di masjid tak? Boleh. Zaman Nabi, isteri Nabi pernah beriktikaf di masjid. Hadis sahih. Boleh beriktikaf, tapi dengan syarat lah. Pertama, dapat izin suami. Yang kedua, tempat iktikaf tu memang selesa, tidak ada gangguan, tidak ada percampuran. Dan isteri pula dah tanggungjawab dia kepada anak pun tak ada dah. Anak mungkin dah besar. Dibolehkan selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Ustaz. Okey. Ustaz, Ya. nak tanya,
Kalau apa solat di apa masjid, kalau di Senar Menara di India macam seperti contoh India, dia melarang perempuan pergi ke masjid. Macam mana tu Ustaz? Di India lah. Siapa yang larang ni? Kerajaan ke ataupun pihak masjid lah. Memang sebab kalau macam sebab saya asalnya India. ya? Kalau saya balik, kalau nak solat ke masjid memang dia tak bagi masuk orang perempuan kat masjid. Jadi Tak, itu wallahualam, saya rasa itu mungkin itu salah satu pandangan dalam mazhab mereka bahawa wanita tidak digalakkan pergi ke masjid, dan mungkin suasana di India kalau pergi boleh menimbulkan fitnah. Mungkin itu pandangan lah. Wallahualam. Tapi kalau kita nak larang tanpa sebab tak boleh. Sebab Nabi membenarkan. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah puasa yang pertama kali telah pun diwajibkan di zaman Nabi Adam? Saya tidak tahu. Tidak ada dalil. Puasa memang telah diwajibkan kepada umat dahulu. Bahkan orang Yahudi pun berpuasa. Cuma dalam bentuk yang berbeza dan waktu yang berbeza. Jadi sama ada diwajibkan sejak zaman Nabi Adam, wallahu alam, saya tak tahu. Adat menyambut puasa, tak ada adat. Tak ada adat, tak ada perayaan untuk sambut puasa. Yang ada ialah persiapan untuk menyambut Ramadan dengan cara bukan makan minum, dengan cara memperbanyakkan masa untuk tadabbur Al-Quran. Yang kedua dengan cara memperbanyakkan puasa sunat di bulan Syakban. Okey, cukup ah? Pertama salah diri sendirilah sebab tak bertanya. Salah kita apa dia? Kita suka telan bulat-bulat kan. Kalau kita jumpa doktor kata makan ubat, okeylah sebab dia doktor, betul tak? Dia belajar. Tapi kadang-kadang kita terima daripada ustaz yang belajar pun tak tahu ke mana. Kemudian dalil pun tak sebut, kita pun telan bulat-bulat. Jadi salah siapa? Jadi pertama salah kita, yang kedua salah ustaz lah. Yang ketiga salah pemimpin. Ya. Yalah, silibus sekolah bukan daripada Quran dan hadis. Jangan mimpilah nak silibus sekolah macam ni. Tak ada. Sebab dia bukan daripada Quran dan hadis. Okey. Cukup ah? Kelas akan datang ialah hari Isnin. Tak ada. Sepatut ada besok kelas tapi sebab suara saya tinggal dah separuh, takut besok hilang terus. Jadi kelas besok kita akan tukar tangguh pada sama ada Isnin malam ataupun Selasa malam, insya-Allah. Jadi kita jumpa hari Isnin pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.